A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ni kita sekali lagi dapat insya-Allah dalam sesi cuba memahami, mengenali, mendalami sedikit, tak banyak insya-Allah, kita tengok sikit saja tentang apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Pagi ni insya-Allah kita akan bersama-sama dalam muka surat 386, juzuk yang ke-20, surah Al-Qasas ayat yang ke-6 insya-Allah. Kita akan bermula pada ayat yang ke-6 insya-Allah dan kemudian kita akan berterusan insya-Allah pada ayat sehingga ayat 13 daripada muka surat ini. Jadi secara ringkasnya, pada muka surat ini Allah Subhanahu wa taala menyambung lagi kisah cerita tentang Nabi Musa alaihissalam dan kisahnya bagaimana kehidupan beliau semasa kecil dan kemudian seterusnya sampailah kepada bagaimana Nabi Musa ni dia masih kecil lagi, dan kemudian Nabi Musa ini sampailah balik semula daripada dia dilahirkan sehinggalah sampai kepada dia kembali semula kepada ibunya, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibunya. Jadi kita tengok bagaimana perancangan Allah Subhanahu wa taala dengan kita akan baca cerita ini. Cerita ini adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana cerita ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala, maka cerita ini adalah sangat-sangat betul dan kita sepatutnya menelitilah setiap perkataan yang digunakan, bagaimana dahulu dan kemudiannya, bagaimana domain-domainnya yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cerita ini akan diselang-selikan sedikit dengan apa yang diceritakan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bagaimana sifat-sifat, keadaan-keadaan, kita panggil, kalau sekarang kita panggil komentar ni, diselang-selikan dengan sebutan Allah Subhanahu wa taala, apa yang sepatutnya kita ambil, apa yang sepatutnya kita faham daripada ini. Jadi sekali lagi ialah cerita ini adalah secara ringkasnya daripada kisah Nabi Musa alaihissalam daripada kecil sehinggalah beliau ni masih kecil lagi dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada ibunya. Okey. Jadi kita bermula pada ayat yang ke-6 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun. Jadi Allah Subhanahu wa taala ceritakan, sebelum daripada ini kita baca, Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang apa ni, Allah taala nak angkatkan satu konsepnya dalam kehidupan kita ni, iaitu Allah Subhanahu wa taala nak berikan kekuatan, nak berikan kekuasaan kepada orang-orang yang ditindas di atas muka bumi ini. Itu satu konsep Allah Subhanahu wa taala, satu prinsip Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan benarkan bahawa orang-orang yang jahat ini akan berkuasa selama-lamanya, tetapi orang-orang yang ditindas ni kemungkinan mereka ni akan naik balik. Jadi tapi pusingan ini, sebagaimana kita tahulah kan bahawa pusingan inilah pusingan dunia. Di atas dunia ni kalau kita tengok bahawa Allah Ta'ala akan mengubah benda-benda ni semua, kadang-kadang mengambil masa yang sangat lama. Bukanlah 2 tahun, 3 tahun kan. Tapi mungkin akan ambil masa sampai 500 tahun. Pusingan ni akan berlaku. Jadi sebagaimana kita tengok sekarang ni, kalau kita nak menerapkan konsep ini dalam kehidupan kita pada hari ini, bahawa ada dulunya orang yang sangat berkuasa, negara-negara yang sangat berkuasa, dan setengah-setengah daripada negara itu menindas negara lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala selepas daripada itu akan mengubah benda ini secara perlahan-lahan dan kemudian akan mengangkat negara yang lemah itu tiba-tiba menjadi kuat semula. Kemudian dia akan menguasai, dan kemudian kalau dia melakukan balik kejahatan dan sebagainya, maka Allah Taala akan balik semula, akan beri kekuasaan ini kepada orang lain semula kan. Jadi ayat ni yang kita baca tentang kisah Nabi Musa dan juga Bani Israel dan Firaun ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa numakkina lahum fil ardi. Allah Taala akan berikan apa? Numakkin ini artinya beri kekuasaan lahum kepada Bani Israel ini fil ardi, di atas muka bumi ini. Di atas muka bumi ini, walaupun disebut muka bumi kat sini, tetapi sebenarnya adalah tempat yang dimaksudkan sebagaimana tafsir Jalalain mengatakan ialah di Mesir dan juga Syam, iaitu Allah Taala beri kekuasaan kepada mereka, kepada Bani Israel selepas daripada itu fil ardi, iaitu di Syam dan juga di negeri Mesir. Wa nuriya fir'aun wa hamana wa junudahuma, dan Allah Taala nak tunjukkan kepada Firaun, kepada Haman. Haman ni ialah wazir kepada Firaun. Wazir ni menteri kepada Firaun, orang kuat dia lah. Kemudian wa junudahuma, dan juga tentera keduanya, iaitu tentera-tentera yang patuh kepada keduanya, Firaun dan Haman ni. Jadi Allah Taala Allah Taala nak tunjukkan kepada Firaun ini makanu yahzarun, apa yang mereka takutkan. Apa yang mereka takutkan dulu, iaitu apa?
iaitu ramalan daripada tukang-tukang sihir dan juga pawang-pawang mereka ni mengatakan bahawa akan datang seorang anak lelaki daripada Bani Israel yang akan menjatuhkan kerajaan mereka ni. Dan ini memang betul lah. Jadi Allah Ta'ala buat benda ni semua adalah apa? Untuk menunjukkan bahawa sebenarnya manusia ni termasuklah Firaun yang dikatakan hebatnya, yang dikata Tuhan lah, dia kata dirinya dan sebagainya tu, dia sendiri pun tak tahu masa depan. Masa depan apa yang akan berlaku. Sebagaimana Allah Ta'ala katakan, hanya Allah Ta'ala saja yang tahu masa depan. Jadi semua tu termasuk dalam benda ghaib. Jadi kalaulah manusia ni tahu masa depan dia, termasuklah Nabi-Nabi pun tak tahu masa depan masa depan, kecuali apa yang diberikan oleh Allah, apa yang diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalaulah manusia ni tahu masa depan, saya dia akan buat satu macam-macam benda lah kan, macam-macam tindakan, macam-macam kan persediaan dan sebagainya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala hanya dia saja yang tahu. Sebab itulah Firaun lagilah tak tahu apa yang akan berlaku. Sebab itulah Allah Taala aturkan cerita ni kan. Iaitu apa? Kita start sekarang ayat yang ke-7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i, dan kami, kalau ikut terjemahan dia kata, dan kami wahyukan kepada emak Musa supaya dia menyusukan Musa ni. Okey, jadi dalam perkataan ni, dalam penggunaan perkataan ni disebutkan wa auhayna. Wa auhayna artinya kami wahyukanlah. Tetapi perkataan wahyu di sini ialah hanya penggunaannya dari segi bahasa saja. Iaitu bukannya wahyu, sebab kalau wahyu mengikut istilahnya ialah apa-apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada seorang manusia. Jadi manusia itu akan dianggap menjadi telah menjadi seorang nabi lah kan. Jadi sepakat ulama mengatakan bahawa nabi ni semuanya lelaki. Nabi semua lelaki, tak ada perempuan jadi nabi. Walaupun emak Nabi Musa ni, dia ni telah dapat wahyu, tapi wahyu di sini maksudnya ilham. Ilham ni sama ilham jaga ke, ilham tidur ke, tu pendapat ulama lah kan. Tu perbincangan rasanya tak penting lah untuk kita tu, tapi dia ni telah mendapat ilham daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu supaya ardi'ihi. Jadi menurut ceritanya, dia telah mengandung kepada Nabi Musa ni dalam keadaan pada masa tu tahun tu ada tahun dibunuh. Semua anak lelaki dibunuh. Jadi apabila dia melahirkan anak, jadi yang pertamanya dia mengandung senyap-senyap. Dia orang tak tahu. Disembunyikan mengandung dia tu kecuali mak Nabi Musa dan juga saudaranya. Saudara tu saudara Nabi Musa kan, iaitu saudara perempuan dia. Jadi dua orang tu saja yang tahu. Kemudian lepas tu dia pun dapat melahirkan Nabi Musa alaihissalam. Jadi bila dia melahirkan Nabi Musa, macam mana dia nak buat? Dia bukan terus buang Nabi Musa tu dalam perahu, bukan. Dalam kotak tu, bukan. Tapi dia menyusukan dulu. Sebab tu dia kata an ardi'ihi, supaya menyusukan dia. Jadi menyusu ni ulama tafsir kata ialah selama 3 bulan. Jadi tapi selepas daripada tu, fa iza khifti alaihi fa alqihi fil yammi. Jadi selepas tu dia rasa takut. Apa akan terjadi kepada dia, takut dibunuh dan sebagainya anak dia ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala pun beri ilham lagi kepada fa'alqihi fil yammi. Lalu dimasukkan ke dalam kotak kan, dibekalkan apa benda kepada tu, baby yang kecil ni kan, baru 3 bulan ni kan. Kemudian diletakkan di dalam al-yammi. Al-yammi tu ialah laut lah kalau ikutnya. Tapi bukan laut kat sini kan. Laut situ artinya adalah Sungai Nil. Kerana Sungai Nil ni dipanggil sebagai yammi kerana dia ni besar. Kalau siapa-siapa yang pergi ke negeri Mesir tu kan, dia akan tengoklah bahawa Sungai Nil ni sungai yang besar. Dan salah satu daripada sungai terpanjang di dunia lah. Jadi di negeri Mesir tu, dia di utara tu maknanya sebelum daripada dia berpecah menjadi delta sebagainya itu adalah sungai tu sangat besar, sangat panjang, sangat luas. Kita akan tengok sawit mata memanjang lah kan. Jadi sebab itulah bagi orang Mesir dipanggil Sungai Nil itu sebagai laut. Jadi dicampurkan dalam laut tu, dalam Sungai Nil tu, wala takhafi wala tahzani. Allah Subhanahu Wa Taala apa ni kan, seolah-olahnya seorang memberi wahyu kan, memberi ilham tadi ni kan. Dia kata jangan kamu takut, jangan rasa bimbang. Jangan rasa takut, jangan rasa sedih. Jadi ada dua benda lah kat sini kan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kepada tentang umat Nabi Musa ni, iaitu apa? La takhafi, jangan takut, wala tahzani, jangan sedih. Jadi dua perkara ni ialah ulama kata apa beza dia? Bezanya ialah satunya depan, satunya belakang kan. Sebagaimana kan yang kita tahu kan, history ni ialah benda yang dalam belakang. Jadi benda yang belakang biasa orang sedih tak lulus periksa, orang sedih dia ni tak tercapai ni, dia sedih tak dulu kenapa dia tak buat macam ni, dia sedih. Itu namanya la tahzani ya. La tahzanah dalam buku tu ayat Qarni tu kan, ada satu buku tu jangan sedih. Tapi satu lagi yang dia punya kita kata twin dia, kembar kepada la tahzani tu wala takhafi. Takhafi tu ialah untuk yang depan.
Kadang-kadang kita takut kan, kita takut ni. Jangan takut. Apa yang berlaku ni sebab apa? Allah Subhanahu wa taala ni masih lagi ilham cerita ni, inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dua benda kan Allah Taala sebut kat sini kan. Janji dia melalui ilham kepada mak Nabi Musa ni, iaitu kami akan kembalikan dia kepada engkau. Ilaiki, ilaiki, ki tu engkau kalau ka tu kamu, ilaika, seperti kita bagi salam kan, assalamu alayka, assalamu alayki, ki tu kamu perempuan. Jadi Allah Taala kata kami akan kembalikan kepada kamu, waja'iluhu minal mursalin, bahkan lebih daripada itu lagi, kami akan jadikan dia ni sebagai apa? Mursalin, sebagai salah seorang daripada nabi-nabi, masya-Allah. Kemudian faltaqatahu alu fir'aun, ceritanya dia pun hanyutkan benda tu lalu diambil oleh tentera Firaun. Dalam cerita kita dengar macam-macam kan, tengah mandi lah bersama, kemudian dia tengok ada. Tapi kalau dalam ulama tafsir kata, ialah bila apa ni, kotak ni hanyut, bila hanyut tu kemudian dijumpai oleh tentera Firaun. Tentera Firaun yang jumpa maknanya kan. Alu Firaun. Dia kata sini keluarga Firaun. Tapi cerita ni macam-macam lah. Jadi cerita ni betul tak betul semua tu kan kita bacalah kan, sebab kita tak boleh wala tusaddiquhu wala tukazzibuhu. Nabi kata jangan kata betul, jangan kata tak betul. Dah, kita dengar saja kan tapi jangan jadikan sebagai hujah lah Jadi diambil oleh faltaqatahu alu Firaun. Siapakah alu Firaun tadi? Ada dua pendapat kan. Ada yang kata bahawa iaitu keluarga Firaun sendirilah kan, tapi yang ada kata tentera Firaun. Diambil oleh tentera Firaun, dipungut oleh tentera Firaun, liyakuna lahum aduwan wa hazana. Jadi Allah Subhanahu wa taala li kat sini ada dua pendapat Yang pertama sekali kalau dalam bahasa Arab ada yang kata li itu adalah untuk menyatakan sebab. Disebabkan untuk menjadikan bagi mereka itu sebagai musuh dan juga kesedihan. Aduwan wa hazana. Apa dia musuh dan kesedihan kat sini? Jadi satu saya sebut tadi kan, lam tadi adalah lam li ta'lil, dia kata lam untuk menjadi sebab. Satu lagi bukan lam li ta'lil, tapi lam tu adalah dia kata adalah lam li untuk menunjukkan, untuk dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia panggil daripada lam untuk menjadi menukarkan benda tu, diplankan, diaturkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi, bukan untuk tu kerana tapi untuk menjadi musuh kepada mereka. Jadi Allah Taala aturkan, mereka ambil. Kenapa tak biarkan kotak tu je kan? Tapi mereka ambil benda tu kemudian beri kepada Firaun. Semua tu adalah Allah Ta'ala aturkan supaya akan menjadi musuh kepada dia. Musuh tu bukan maknanya jahat tapi maksudnya musuh tu akan menjadi, itulah orang yang akan menghancurkan kerajaan Firaun. Wa hazanan, dan kesedihan kepada mereka. Inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in. Khati'in ini maksudnya ialah Allah Ta'ala kata Firaun, Haman dan tentera-tentera yang mengikut dia, mereka semua ni adalah khati'in. Khati'in artinya adalah berdosa katanya. Asin dalam tafsir Jalalain sebutkan. Asin artinya ialah orang yang berdosa, iaitu orang yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi cerita seterusnya ialah apa? Iaitu isteri Firaun. Isteri Firaun disebutkan dalam kitab-kitab, nama dia Asia, bukan Asyah Kalau orang Melayu panggil Asyah kan. Tapi dalam kitab-kitab tafsir dia kata Asia. Asia tu Asia lah kan kita kan. Alif tu panjang, sin ya alif. Itu Asia. Kalau kita Asia ni, Asia benua Asia kan. Okey. Jadi berkatalah, jadi bila isteri Firaun ni dia melihat kepada bila dia ambil, dibawa, katakan dia nak bunuh budak ni kan, baby dalam ni. Tapi tiba-tiba isteri Firaun dia melihat kepada Musa yang duduk dalam kotak tu kan. Dia kata qurratu ainil li walak. Dia kata benda ni macam comel lah, macam tu lah kan macam dia ni jadi tak sampai hati. Kita tengok tertarik kepada budak ni. Isteri Firaun tu kata, kemudian la taqtuluh, dia kata asa an yanfa'ana aw nattakhizahu walada. Kata jangan bunuh. Jadi dia kata jangan bunuh. Kemudian dia kata kita ambil dia, mungkin dia ni beri guna pada kita lah kan, tak tahulah kan untuk guna jadi apa kan selepas itu. Aw nattakhizahu walada, ataupun kita boleh ambil jadi anak angkat kita, kata kan. Wahum la yash'urun, mereka tak sedar ni apa, iaitu tak sedar bahawa inilah yang akan menjadi sebagaimana kita sebut tadi kan, menjadi aduwan wa hazanan kepada Firaun. Wa asbaha fuadu ummi Musa farigha. Jadi sekarang ni plot cerita ni kan, Allah Taala ceritakan balik semula daripada istana tadi ni pergi kepada rumah mak Nabi Musa tadi. Jadi
hati mak Nabi Musa ni sedih kan, sedih lah, takut lah kan, kosong lah, kata dah kehilangan anak dia, apa jadi pada anak aku. Tiba-tiba dia kata ingkadat la tubdi bihi, sehinggalah dia kata, ulama tafsir kata sini ialah sehinggalah hampir-hampir dia akan rasa macam dia nak cerita ke orang, itulah anak aku, kata. Ni bila tersebar lah cerita ni, dah tahu dah bahawa kotak tu dah sampai kepada istana, tiba-tiba sampai ke istana kan, lah sampai ke situ pula kan, dia nak selamatkan tapi tengok sampai ke situ. Jadi dia pun hampir-hampir nak kata itu anak aku. Kalau dia kata itu anak aku, makna orang tahu lah itu anak Bani Israel kan. Dan Fir'aun pun boleh tengok dah sebenarnya kan, Bani Israel, Nabi Musa tu kalau ikutnya ialah dia berbeza lah kan, muka dia lain sikit kan daripada ni kan. Okey, jadi dia nak sehingga dia kata kadat la tubdi bihi, sehingga dia nak ceritakan, dia nak zahirkan. Nak zahirkan apa? Buat itu adalah anak dia. Laula arrabatna ala qalbiha, kalaulah tidak. Tapi dia tak jadi cerita sebab apa? Allah Ta'ala rabatna, kuatkan hati dia, ikatkan hati dia, litakuna minal mu'minin, supaya dia yakin, supaya mak Nabi Musa tu yakin, menjadi salah seorang daripada yang yakin bahawa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan tadi itu adalah betul. Okey, seterusnya apa ni? Waqalat li ukhtihi qusih. Jadi berkatalah mak Nabi Musa tadi tu kepada saudara Nabi Musa tu, saudara perempuan Nabi Musa. Dia kata qusih. Qusih itu ialah apa? Ikuti jejaknya. Ikuti jejaknya pun kan? Pergi tengok cerita dia. Bukan ada dalam setengah-setengah cerita ialah dia kata pergi ikut kotak tu kan, ikut kotak tu ke tepi sungai tu kan dan sebagainya. Tapi kalau ikut dalam tafsir dia kata bukan macam tu. Dia kata mengikuti berita perkembangan dia. Perkembangan apa? Perkembangan Musa di istana tu. Jadi itu qusih. Fabasurat bihi an junubin. Jadi dia melihat daripada jauh. Melihat ni apa melihat ni? Jadi tafsir kata melihat ni ialah mendengar, mencari berita tu daripada jauh. Bukan pergi tengok dekat. Maknanya dengar khabar macam-macam lah. Cara dia macam mana kan? An junubin. An junubin tu maksudnya daripada jauh. Wahum la yash'urun. Dan yang pihak sana tu, pihak kerajaan, pihak Firaun ni tak sedar bahawa ni dia sedang mencari ni. Jadi mencari berita tentang apa yang berlaku tu. Wa harramna alaihi al-maradi. Jadi ni balik semula ke istana semula. Tadi kita balik plot dia kepada rumah Nabi Musa. Sekarang ni pergi pula rumah mak Nabi Musa tadi kan. Sekarang kita pergi ke istana balik. Jadi apa jadi? Iaitu Nabi Musa ni yang kecil ni kan, wa harramna alaihi al-maradi. Maradi tu ialah susu, penyusu. Nak beri susu. Haramna tu artinya muni'a. Muni'a tu artinya ialah ditegah. Ditegah tu maksudnya dia tak nak minum susu. Gitu kan. Jadi dia tak nak minum. Bagi orang ni dia tak nak, bagi orang ni tak nak. Dia nak menangis je kan. Gitu kan. Jadi lepas tu faqalat hal adullukum. Jadi cerita ni, jadi saudara Nabi Musa ni faqalat, lalu dia pun berkata. Macam mana dia berkata, macam mana dia bercerita tu kita tak tahulah kan. Allah Subhanahu Wa Taala terang kat sini. Tapi maknanya kakak Nabi Musa tadi tu berceritalah, memberitahulah, sampailah berita, iaitu apa? Dia memberitahu bahawa dia kata hal adullukum, aku nak tunjukkan ada seorang lah, dia kata gitu, yang pandai menyusu lah gitu kan tak? Hal adullukum ala baitin yakfuluna, yang akan tolong jaga dia, tolong jaga baby ni. Aku nak cerita, aku nak tunjuk, kata. Jadi wahum lahu nasihun. Jadi dia kata dia nak pun kan, nak nasihat lah, kata aku nasihat je, aku nak bagi idea je kan, bagi pendapat kan, gitu kan. Jadi faradadnahu ila ummih. Jadi tengok kan, Allah Ta'ala ceritakan, kami kembalikan dia, Musa itu, kepada ummi. Tengok aturan kan, tadinya dia nak kena bunuh, dilahirkan dalam keadaan takut. Tiba-tiba sekarang ni dia mendapat menyusukan anak dia sendiri, menjaga. Ni bukan setakat menyusukan ni, yakfuluh ni maksudnya ialah menjaga, menyusu, apa benda kan. Macam kalau sekarang ni macam care macam tu kan, yang di care budak-budak dengan baby tu kan. Maknanya tiba-tiba dia menyusukan anak dia, dia menjaga anak dia, dan dia dapat upah pula kat situ. Upah kenapa? Upah ni menjaga anak tu. Jadi faradatna itu adalah aturan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Jadi sebab itulah kita ni kena yakin kan Allah Taala ni boleh buat apa saja. Jadi faradatnahu ila ummih kay taqarra ainuha, supaya mata dia ni tenang. Taqarra tu maknanya istiqrar. Istiqrar maknanya tenanglah kan, relax, sedap hati kan, betul kan. Jadi maknanya suka hatilah mak dia. Wala tahzan, dan jangan sedih. Sekali lagi kan Allah Taala sebut tu. Kemudian wali ta'lama anna wa'dallahi haq.
dan supaya dia tahu bahawa janji Allah Subhanahu Wa Taala ini pasti akan berlaku. Apa dia janji Allah ni? Jadi maknanya keyakinan tu bermula kan, develop kan pada mak Nabi Musa kan. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Tapi banyak daripada mereka ni tak sedar. Mereka ni siapa macam-macam pendapat, tapi bagi kita ialah kan, manusia sekarang kan ramailah kan tak yakin pada janji Allah Subhanahu Wa Taala ni. Jadi janganlah kita ni menjadi salah seorang lah daripada orang yang tidak yakin kepada janji Allah itu. Jadi itu sajalah insya-Allah untuk hari ini, muka surat 386. Insya-Allah next time kita akan masuk 387 pula insya-Allah. Okey, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.